Tuan-tuan sekalian, untuk tu kita nak balik pada Allah, kita kena tak sabar. Nabi SAW riwayat Bukhari, masa nak wafat Nabi sebut ar-rafiqil a'la. Nabi SAW rindu untuk berjumpa Allah, teman yang maha tinggi, teman yang lunak dan maha tinggi. Nabi SAW rindu untuk jumpa Allah. Jadi semakin lama kita hidup, kita semakin rindu untuk jumpa Allah SWT. Tuan-puan, makin lama hidup, sepatutnya kita makin rindu untuk jumpa Allah. Semakin rindu untuk jumpa Allah. Rindu nak jumpa Allah SWT, nak cakap terima kasih. Alah, kita kan manusia. Saya selalu sebut, ada orang bagi saya selai kain macam rida tu, masa tu musim sejuk. Kat Pakistan ada satu haji bagi saya kain musim sejuk. Sejuk betul masa tu. Dia tengok saya, dia marah saya. Dia nangis tapi dia marah. Dia jenis cakap macam tu. Nama dia Prof Hanim Muhammad Tahir. Dia nangis. Dia kata kat saya, masa tu belas tahun umur saya, dia kata kat saya, kau ni mati lebih kurang sejuk macam ni, pakai macam ni, kalau mati esok macam mana, meninggal kau pakai macam ni. Dia nangis. Dia cakap kat saya, nak ambil kain ni, dia bagi kat saya. Kau tak ada baju sejuk ke? Dia macam marah tapi dia sedih. Cara dia begitu. Dia bagi kain, nak ambil kain ni, dia bagi saya pakai kain tu. Kain macam buat selimut tau. Sampai sekarang saya simpan. Saya tidur malam, tidur atas seguni, tiba ada orang bagi RM50. Masa tengah susah, keluarga tengah susah. Saya beli sleeping bag alas tidur RM50 tebal, dalam dia bulu-bulu tebal. Sampai sekarang saya simpan. Saya rasa tu hutang budi. Saya rasa tu hutang budi. Setiap kali saya jumpa dia, saya cakap terima kasih. Tuan-puan sekalian, orang bagi selai kain, satu alas tidur, kita rasa tu hutang budi. Allah yang maha baik beri kita macam-macam nikmat dalam dunia. Untuk tu kita sepatutnya lagi rasa tu hutang budi pada Allah. Kita bila solat kena rasa terima kasih pada Allah. Solat penuh terima kasih. Dulu saya tak faham dengan cerita Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak kaki. Aisyah, saya selalu fikir bila saya dengar dulu-dulu kan, tak faham sangat Islam ni, saya dengar kisah ni, masa tu saya umur 12 tahun. Saya dengar Aisyah tanya Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak kaki. Saya budak-budak masa tu. Jadi saya tertanya, Aisyah tanya Nabi SAW, Aisyah tanya Nabi, saya dengar kisah ni. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, kamu kan kekasih Allah, kenapa solat sampai bengkak-bengkak kaki, nangis-nangis macam ni? Lebih kurang begitu bahasanya. Sabda Nabi SAW, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dulu saya dengar cerita ni, saya tak dapat faham apa-apa. Tapi ialah bila dah makin bertambah umur ni, saya terfikir, rupanya Rasulullah SAW nak berterima kasih pada Allah SWT, bersyukur, terima kasih pada Allah. Untuk tuan-puan, bila kita solat, kita kena rasa bersyukur, kita kena rasa terima kasih pada Allah. Kita tu hutang budi dengan Allah. Seluruh apa yang kita punya bukan kita punya, Allah yang punya. Tangan saya punya tangan ni? Tak, Allah yang punya. Tangan saya, tangan kiri saya, tak, Allah yang punya. Lidah saya perasan saya punya. Ya Allah Ustaz macam ni, tak. Lidah ni Allah yang punya. Dia boleh beri, dia boleh ambil. Jantung ni saya punya, tak. Jantung ni Allah yang punya. Kaki saya 12, tak. Kaki saya Allah yang punya. Kenderaan saya, tak. Kenderaan saya Allah yang punya. Isteri saya, tak. Isteri saya Allah yang punya. Anak saya, tak. Allah yang punya. Jadi hakikatnya semua benda dalam dunia ni Allah yang punya. Dia bagi pinjam kat kita. Allah yang punya, dia bagi pinjam kat kita. Untuk tu kita kena terima kasih pada Allah yang tak berhenti buat baik pada kita. Terima kasih pada dia. Terima kasih pada Allah. Kita manusia, orang tolong sekali kita terhutang budi. Orang tolong tukar tayar pancit, dia ingat. Kita lapar dahaga, ada orang bagi air, kita ingat. Allah bagi kita semua nikmat ni, segala kebaikan ni, hakikatnya semua daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada Allah. Kata ulama, seluruh dunia ni terjadi dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Semua kita nampak dalam dunia, segala kebaikan daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim, daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sifat dia yang pemurah dan sifat dia yang maha penyayang. Sebab tu antara doa makbul, tiga ulama ajar, antara doa yang makbul, nama Allah yang sangat tuan-puan nak doa makbul, Ismul Azam, salah satu dia ulama ceritakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, baca wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Baca sebelum doa, baca tu wa ilahukum, Nabi SAW yang ajar, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Rasa kasih sayang Allah, banyak doa. Yang kedua, Nabi SAW ajar dalam hadis yang sama,
baca alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum, yang hidup, yang berdiri sendiri, yang maha menguasai, yang tak berhajat pada siapa-siapa. Itu nama Allah, ya hayyu ya qayyum. Pertama, ya arhamar rahimin. Kedua, ya hayyu ya qayyum. Yang ketiga apa dia? Nabi SAW ajar baca ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram, yang maha agung dan maha mulia. Jadi doa nama Allah, sebut nama Allah, puji nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena belajar cakap terima kasih, belajar terima kasih pada Allah yang banyak buat baik pada kita siang dan malam. Jadi bulan Ramadan ni jadikan bulan untuk kita berterima kasih pada Allah. Kita gembira berlapar untuk Allah sayang kita. Gembira berlapar untuk Allah sayang. Gembira sakit untuk Allah sayang. Orang beriman bagi nyawa untuk Allah pun tak apa. Dia suka, dia gembira, dia cinta. Bagi nyawa pun cinta. Ini setakat berlapar, insya-Allah nyawa pun mereka beri sebab nak cakap terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Prof Hanim yang bagi saya kain tu, itu saya ziarah dia sakit. Dia kena kanser usus. Dekat perut dia tu dah habis dah. Kurus kering. Dulu badan berisi, kurus kering. Dah meninggal dunia. Sebelum meninggal saya ziarah dia. Saya banyak minta nasihat pada dia dalam hidup saya ni, banyak minta nasihat. Satu hari masa dia sakit tu, saya pergi jumpa dia. Suara dia tak keluar sangat dah, suara tak keluar. Bila suara dia tak keluar, dia cakap sikit-sikit. Tiba-tiba tengah dia cakap sikit-sikit tu, tiba-tiba dia nangis kuat-kuat. Nangis kuat-kuat. Pakcik dah, saya panggil pakcik. Dia nangis kuat-kuat. Dia kata kat saya, Ebi, pakcik nak tanya, dalam dunia ni ada 7 bilion manusia. Dia nangis kuat-kuat. Ada 5 bilion orang belum Islam. Ada 5 bilion orang belum Islam. Jadi siapa nak Islamkan 5 bilion manusia ni? Kerja usaha berdakwah, hidupkan Islam ni perintah Allah atas kita. Makmurkan masjid, perintah Allah atas kita. Urusan beri hidayah urusan Allah, tapi urusan risau. Abu Bakar Siddiq kata, ya Allah, kalau boleh kau besarkan badan aku nak tutup pintu neraka. Aku tak nak ada satu orang pun pada manusia ni masuk dalam neraka. Abu Bakar kata, ya Allah, kalau boleh aku nak besarkan badan aku tak nak ada satu orang pun manusia masuk dalam neraka. Macam tu sekali risau dia kata, ya Allah, kalau boleh aku nak besarkan badan aku, nak tutup pintu neraka, jangan satu orang pun masuk neraka. Hari ni orang faham, kalau tengok budak tak pergi kelas, ponteng kelas, belajar tak mahu, jadi kata habislah budak ni gagal lah. Betul tak tuan-tuan? Kelas tak nak pergi, sekolah tak pergi, belajar tak mahu, habis kita kata mesti dia gagal. Dia gagal. Tengok orang malas kerja, badan sihat, tidur je kerja dia, tak mau cari rezeki, tidur je 24 jam. Contoh, apa kita kata? Orang akan menyampah tengok dia, tidur je kerja, tak mau cari rezeki, tak usah, habislah kau, patutlah, tak malas rupanya. Tapi tuan-tuan sekalian, untuk agama ni orang Islam dah tak fikir dah untuk berdakwah, dah kurang fikir untuk risau atas keluarga, bangunkan Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ni syaitan kena ikat. Syaitan kena apa tuan-tuan? Kena ikat. Jadi bulan ni kita kena tingkatkan dakwah kita, bangunkan keluarga, bawa Islam, bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ni bila biar syaitan naik bulan Ramadan je, dia bersara dah. Syaitan bersara. Sebab tengok semua adik-beradik kita yang tak solat dah mula solat. Mak ayah yang tak solat mula solat. Anak-anak yang tak solat mula solat. Keluarga yang tak tutup aurat mula tutup aurat. Bulan Ramadan ni keluarga yang buat kerja yang salah berhenti daripada kerja yang salah. Orang Islam yang jauh daripada Allah dekat pada Allah. Itu cita-cita kita. Bermula dengan doa, bermula dengan hati, malam-malam doakan untuk orang lain. Boleh insya-Allah? Siapa niat macam tu, habis dia nak buat dakwah sungguh-sungguh bulan Ramadan ni, angkat tangan. Siapa tak angkat tangan berdosa. Oh, sedap dia jadi start kan, untung kan. Dulu susah suruh angkat tangan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu kita kena niat macam tu. Niat bulan Ramadan ni untuk buat dakwah, tu pertama sekali. Bulan Ramadan ni untuk buat dakwah. Tu kerja. Surah dalam Quran yang mula-mula turun, Iqra, suruh belajar ilmu. Surah yang kedua turun, surah apa tuan-puan? Surah kedua turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah apa? Ya ayyuhal mudassir. Surah yang ketiga turun apa dia? Ya ayyuhal muzammil. Kata ulama, yang pertama Iqra, baru satu surah suruh belajar ilmu, kenal Allah. Surah kedua turun terus, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Surah kedua suruh buat dakwah. Sebab apa? Islam ni tak pentingkan diri sendiri.
Kita tahu satu, kongsi satu. Tahu dua, kongsi dua. Tahu sikit, ajar. Tahu wuduk, ajar orang wuduk. Tahu solat, ajar orang solat. Jadi terus surah kedua turun, suruh buat dakwah. Surah kedua turun apa dia? Suruh buat dakwah. Surah yang ketiga turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Suruh bangun malam. Allah perintah bangun malam. Jadi kata ulama ni asas agama. Apa dia? Ilmu, dakwah atau tilawah, menyampaikan. Dan ketiga, tazkiyah, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Jadi tiga-tiga perkara ni dia seiring. Tiga-tiga perkara ni kita usahakan seiring dalam hati dan jiwa kita.